Cakap pasal semakin kita bangga dengan rakyat Malaysia sekarang ni apabila ramai rakyat Malaysia sudah pun mula mengadakan pelbagai inovasi dan juga kreativiti untuk memasarkan produk mereka dan juga hasil kemahiran mereka untuk mendapat pengiktirafan dan anugerah di luar negara. Berita yang cukup baik sekali kan, dan kita nakkan industri otomotif negara kita 2019 ini kita nak sasarkan ia lebih rancak lagi dengan ada pengeluaran kereta baru, model baru baik dalam keluaran tempatan ataupun antarabangsa, dan juga bagaimana pelaksanaan kerajaan juga dalam melakukan subsidi subsidi untuk bersasar ini untuk memastikan penjualan kereta itu dapat dilakukan juga untuk kereta yang berkapasiti enjin kecil ini. Jadi untuk kita menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan industri otomotif ini menuju ke arah revolusi industri 4.0, kita bawakan dua tetamu kita, iaitu di sebelah saya Encik Muhammad Zaidi Muhammad Saudi, iaitu ini penerima anugerah Asia Automotive Award 2019. Sihat? Tanya juga. Dan juga kita ada Encik Muhammad Izam Masripan, Ketua Pegawai Eksekutif Penggiat Otomotif Negara. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Tahniah sekali lagi kerana berjaya diiktiraf dalam Asia Automotive Award. Mungkin pengalaman dalam bidang kejuruteraan motorcar atau kejuruteraan kereta dan juga kejuruteraan kita kata enjin ini memberikan satu kelebihan untuk anda. Mungkin nak tanya dulu kepada Encik Muhammad Zaidi tentang pengalaman berkecimpung dalam bidang otomotif ini, melihat kepada perkembangan industri negara sendiri, bagaimana dari segi penghasilan kereta, penghasilan barang-barang gantian dan juga penghasilan barang-barang supply seperti yang kita ada di dalam negara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya berkecimpung dalam bidang otomotif ni memang dah lama, daripada kecil sampai sekarang ni umur dalam 40 tahun. Saya tengok perkembangan dalam bidang otomotif ni terlampau laju. Sampai kadang-kadang kita pun tak boleh nak catch up dia punya teknologi terbaru sekarang ni kan. Jadi kat sinilah bagi saya ilmu tu kita dan kemahiran tu penting dalam sebuah industri itu untuk kita supaya benda ni berseiring dengan kita punya kehendak dengan global punya pasaran. Kat situ yang saya boleh bagi pendapat ni. Baik, Cik Izam sendiri, bagaimana kita melihat kesediaan kita Malaysia sendiri dalam nak menghadapi revolusi industri 4.0 ini untuk kita menggembling teknologi baru ini. Kita tahu untuk ke arah itu kita perlu menguasai bagaimana elemen robotiknya, datanya kan, bagaimana untuk kita. Setakat ini bagaimana kesediaan Malaysia sendiri? Secara kasar saya rasa Malaysia bersedia dengan apa yang kita ada, tenaga mahir yang kita ada. Okay, kita ada ramai tenaga mahir. Cuma macam mana kita nak combinekan tenaga mahir ni untuk membentuk satu elemen yang revolusi. Okay, so memang susah, macam ramai yang belajar di luar negara, okay, balik Malaysia, so tidak diolah bakat-bakat mereka. Okay, mereka telah didahkan dengan industri 4.0, contoh di Jerman. Telah ditengahkan pada 2012. Kita baru 2019 baru nak tengok industri 4.0. Okay, so kita perlu tegakkan player macam ni. Okay, so banyakkan insentif, banyakkan seminar-seminar untuk membangunkan lagi industri atau minat kepada bidang otomotif ini. Okey. Apa antara hasil kajian atau inovasi yang melayakkan anda berdua memenangi anugerah Asia Automotive Award ni? Okey, dari segi sudut kajian, macam saya buat kajian, dari segi kehendak pengguna zaman sekarang ni, kebanyakan pengguna mahukan info daripada yang ada kemahiran dalam bidang otomotif. Jadi kat sini kita gunakan pengalaman ataupun kita punya kemahiran ni untuk menyampaikan info kepada pengguna-pengguna di luar sana supaya benda ni, pengguna-pengguna ni dapat bersama-sama kita mendapat segala-gala maklumat sebelum mereka mengambil tindakan yang tanpa info ataupun tanpa dia orang punya selidik dulu. Tahu-tahu macam contoh kerosakan, dia orang mesti tahu benda tu kerosakan daripada mana, apa solution dia. Jadi kat sini kita bersama pengguna kenderaan di Malaysia ni, kita seolah-olah macam kita bersahabat. Walaupun kita tak berjumpa dalam media online sekarang ni, Facebook apa semua, media sosial semua, kat situ kita boleh berinteraksi secara langsung atau live kan dalam Facebook. Kat sini sekurang kita dapat membantu pengguna-pengguna di jalan raya ni supaya mereka tidak mengambil tindakan terburu-buru ataupun mengeluarkan kos yang tinggi dalam untuk membaiki kenderaan mereka. Kat situ saya. Okey. Mungkin Cik Izam boleh kongsikan. So bagi saya ialah owner pada bengkel juga. Okay, saya ada 8 bengkel di Klang Valley. Apa yang saya tekankan ialah business model innovation. Okay, inovasi ni tak semestinya daripada produk, okay, tapi kepada
cara kita buat marketing, cara kita approach pada staff, cara kita lakukan kerja-kerja kita. So bila kita tekankan inovasi dalam semua aspek kita punya kerja, memang akan ada perubahan drastik. Perubahan drastik, daya demand pelanggan akan lebih meningkat. Contoh macam produk ni ialah satu benda yang inovasi. Bagi saya banggalah dengan ada produk macam ni di market kita oleh anak muda tempatan kita. So kini boleh di-adaptation, lepas tu boleh di-export keluar lagi. So inovasi-inovasi macam ni kita saya perlukan lah. Okey, penghasilan produk ini seperti yang kita lihat engine oil, auto transmission, fuel injector dan sebagainya, mungkin ada yang skeptikal mengatakan kalau memakai kereta-kereta import tu tak boleh nak disesuaikan dengan produk tempatan, takut dia tak menepati piawaian tu ataupun takut rosak kereta tu. Jadi daripada segi kajian, daripada pengamatan dan juga penghasilan kita kata inovasi ni, bagaimana tuan melihat sebenarnya produk tempatan kita pun boleh disesuaikan dengan kapasiti kereta yang lebih jauh ke hadapan? Sebenarnya sebelum saya keluarkan saya punya produk JV Autoloop ni, kita orang dah banyak buat research, kajian dari segi dalaman kat Malaysia dan luar negara. Jadi kat sini saya tekankan, maksudnya kalau macam produk saya ni lebih kepada biotech, teknologi bio. Jadi teknologi bio ni sebenarnya dia lebih mesra pada semua jenis kenderaan. Wah, pun kenderaan daripada Malaysia ataupun daripada luar negeri. Jadi kat sini tak ada isu perbezaan dari segi kualiti ataupun perbezaan daripada penggunaan. Jadi kat sini saya tekankan macam produk JV Autoloop ni dia lebih pada bioteknologi, mesra. Untuk semua jenis kenderaan memang sesuai. Cik Zaidi juga banyak membuat kajian tentang gearbox Ya. Kita kata kotak gear tu. Kalau kita lihat banyak kereta import yang banyak komen-komen di laman sosial, masalah kereta-kereta import ni kadang gearbox tu problem, kadang heating terlalu cepat apa semua Jadi macam mana kita melihat daripada segi kajian tu nak menghasilkan produk yang boleh disesuaikan dengan kelancaran gearbox ni? So basically memang kereta yang diimport katalah dari Jepun, diimport dengan direct ke Malaysia, kadang-kadang tak sesuai dengan iklim kita. So memang kita perlukan minyak atau aditif yang sesuai, boleh menyesuaikan dia perkataan minyak tu, dia sesuai untuk CVT engine, CVT gearbox. So kita perlu tambah aditif ni untuk melancarkan lagi. So memang ada contoh macam kereta dari Jerman pun sama. So kita perlu tambahkan aditif untuk membolehkan dia membuang karbon-karbon. Kotoran dalam gearbox, kotoran dalam enjin semua perlu dikeluarkan. So di Malaysia lebih banyak karbon itu dihasilkan disebabkan suhu kita. So itu yang memang sangat berkesan lah sebenarnya bagi saya lah. Saya pun ada gunakan beberapa aditif di pusat servis saya. So keperluan dia sangat penting untuk mengelakkan kerosakan pada gearbox, pada enjin. So benda ni memang kritikal lah kita. Saya yakin setiap penghasilan kepada produk-produk sebegini melihat kepada apa keperluan, permasalahan yang berlaku juga pada, mungkin itu juga mendorong juga kepada penghasilan produk ini. Dan kita tak tahu jugalah selain daripada itu apa yang isu-isu lain yang berbangkit juga dari segi penciptaan produk sebegini. Bagi saya satu je macam ni, kita mengeluarkan satu produk tu sebab ada demand. Bila kita keluarkan produk, kita buat research dan kita buat survey pada pengguna-pengguna. Kenapa mereka ada masalah pada, contoh pada yang saya, kepakaran saya dalam bidang automotif ialah bahagian transmisi ataupun gearbox. Yang saya tengok kebelakangan ni, pengguna-pengguna sekarang ni perlukan informasi ataupun perlukan satu benda knowledge pada kenderaan yang mereka pandu. Jadi bila diorang ada knowledge pada benda tu, secara tak langsung diorang akan menjaga kenderaan mereka supaya tiada kerosakan awalan tu berlaku. Bila berlakunya kerosakan awalan tu, mereka dah cari satu solution ataupun satu alternatif untuk mengelakkan daripada kerosakan awal tu menjangkit menjadi parah. Jadi kat situ dah kita bersama dengan pengguna supaya memberikan pendedahan awal kepada mereka supaya sekiranya berlaku kerosakan awalan ni, cepat-cepat tindakan mereka diambil. Mereka ambil tindakan. Jadi kat sinilah kita keluarkan produk untuk membantu mereka mengurangkan kos penyelenggaraan. Tapi kalau dari segi servisnya kan, yang orang perlu tahu untuk gearbox ni, berapa kekerapan untuk menukar minyak gearbox tu? Dia bergantung. Ada yang 40,000, ada yang 60,000. Contoh macam BMW, sampai kata tak perlu tukar langsung. Gearbox ZF tak perlu tukar langsung. Atau sampai 100,000. So bergantung pada pengeluar dia. So kita bergantung pada pengeluar, tengok apa specification dia. So baru kita lakukan preventive maintenance. Kalau tak tukar tu apa kesan yang boleh berlaku?
kemungkinan akan jam lah gearbox. So sekarang ni lagi kompleks lah dengan CVT, dengan adanya DSG, dual clutch transmission. So itu memang antara yang selalu rosak lah, contoh macam Volkswagen punya gearbox selalu sangat rosak. Betul. Sebagai pengguna. Kita nak bertanya lebih lagi lepas ni. Kita tahu juga berkenaan dengan Asia Automotive Award ini, berapa banyak negara yang turut serta. Dan yang lain punya penceritaan sama juga ataupun yang berbeza? Dia ada banyak kategori. Okey. Dari segi pengeluaran produk, dari segi servis, daripada education. Jadi yang masa malam award tu ada lebih kurang 85 peserta yang mendapat anugerah ni. Saya salah seorang daripadanya. Dan sebanyak 8 buah negara Asia yang sama-sama mendapat award ni pada malam tersebut. Oh, okey. Melihatkan kepada Asia Automotive Awards ni, apa lagi antara kategori yang turut dipertandingkan ataupun yang turut menjadi penyerahan anugerah pada malam itu? Banyak anugerah-anugerah yang kategori ni, selainnya dari segi bahagian lubricant, bahagian servis dan bahagian drive untuk wanita pun ada juga, dan ada juga bahagian aksesoris, bahagian kompartmen, parts, macam-macam kategori yang ada dalam majlis anugerah tersebut. Kita nak melihat inilah yang perlu kita banggakan juga kan, untuk kita memperbagaikan lagi produk-produknya yang berkaitan begini, dan ia juga memberi satu perubahan lanskap dalam industri pembuatan kata dalam bidang otomotif ini sendiri. Kita nak juga mungkin kita tahu sekarang ni pun ada kajian akan dilakukan terhadap dasar otomotif nasional juga. Mungkin apa harapannya? Okey, harapan saya ialah memang kita perlu pertengahkan lagi lah teknologi baru, meningkatkan lagi penggunaan internet, penggunaan industri 4.0, contoh macam kereta pelautan baru, dah ada AI, ialah boleh bercakap dengan kereta itu ialah satu industri 4.0. Tapi kalau orang kita sendiri boleh hasilkan, itu lebih baiklah. So kita, itu yang saya harapkan lah. Bagi saya anak muda, saya harapkan kita menggunakan kepakaran yang kita ada untuk ditengahkan kepada pasaran dunia. Okey, memandangkan produk ini adalah produk bioefficient yang mana mesra ataupun boleh diaplikasikan untuk semua kenderaan. Mungkin ada yang nak membandingkan nanti dari segi kos untuk membelinya itu lebih murah ke ataupun lebih mahal daripada yang kita lihat kos-kos melibatkan produk-produk dari luar. Bagi saya juga itu bila satu benda yang kita cipta ataupun kita keluarkan, satu lagi daripada segi kos kita kena ambil tahu juga lah. Dan satu lagi dari segi efektif dia, keberkesanan dia. Adakah produk yang murah tu keberkesanan dia ataupun produk yang mahal tu keberkesanan macam mana. Jadi macam saya buat research, macam biotech ni sebenarnya adalah teknologi yang perlu diketengahkan lebih. Jadi kat sini lah dari segi isu, dari segi harga tu, ya betul. Biotech adalah harga dia berbeza dengan produk-produk lain. Tapi dari segi keberkesanan dia, kemesraan pada pengguna-pengguna ni adalah satu benda yang memberikan impak kepada kita semua. Okey, untuk Volkswagen tak ada masalah Tak ada masalah, insyaAllah. Kenapa menjurus kepada kereta tu je? Okey. Nanti bolehlah Zera try cuba-cuba dulu. Alang-alang ada pakar di sini kan. InsyaAllah. Okey, terima kasih kita cakap kepada Cik Izzah dan juga Cik Zaidi. Dan sekali lagi ya, kita ada lagi penceritaan yang terbaru lagi selepas ini, diperbagaikan lagi. Mungkin ada laman Facebook yang boleh dilawati? Boleh saya punya laman Facebook saya pakargearbox.com. Okey, Pakar Gearbox. Saya Auto House KL. Auto House KL. Okey, baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita ucapkan semoga banyak lagi menggendong lebih banyak hadiah dan awards ataupun anugerah untuk membanggakan negara kita dan juga pelbagai inovasi dapat dihasilkan.